So saya cuba create satu projek baru. Okay, saya cuba create satu projek baru. Okay. So dalam projek Firebase ni, korang kena pastikan guna nombor matrix. Just nak identify bahawa it belongs to you lah. Macam mana nak tukar? Contohnya lah 99 39 013. Okay, ni contoh nombor matrix saya lah. Ni nombor matrix. Ini nombor matrix saya. Dan letaklah TDCS T2073. Okay, ini nombor projek saya. Nama projek saya. Ini nombor matrix saya. Ini adalah kod projek kita. Kod item kita. You are one over. Okay. Okay. Lepas tu saya continue. Saya continue bla bla bla. Continue balik. Select account. Mana? Try apa-apa lah. Create project. So dalam requirement itu dia suruh buat satu collection record Qari'ah contohnya lah. Collection ni kalau dalam Firebase kita sama juga istilah table. Okay, kita istilah table. Jadi kita akan buat keperluan itulah. Okay, dia ada mention dalam nama projek, nombor matrix saya dan juga TDCS 2073. Project ready, klik continue. Ni saya expect korang buat satu projek baru Okay, kalau korang nak buat projek yang lama, mungkin korang kena extend dia punya rules je tu. So first korang kena authentication ni, korang kena enable lah. Sebab kat sini dalam authentication, korang kena enable. Get started. Korang kena enable dia supaya dia boleh menerima login proses daripada klien Ionic kita. Okay, saya gunakan just email dengan password saja, just enable kat situ. So pertama korang kena enable. Okay, dan mungkin kalau nak buat testing, korang boleh create ataupun add user. Klik kat sini. Klik kat sini untuk add user. Add user je lah. Apa user, password, ABCD 123, add user. Oh sorry, ABCD 134. Aduh, nanti lupa. Okay, so itu adalah user authentication. Saya dah create satu user. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah korang kena create Firebase database. Firestore database, sorry. Firestore database. Dan Firestore database ni biasanya kalau korang baru create, dia valid untuk sebulan lah. Okay, dia valid untuk sebulan. So maksudnya korang boleh guna pakai sampai 14 Mac. Okay, sampai 14 Mac. Kemudian korang boleh extend dia punya validity dalam dia punya rules. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. So create database. Ni nampak ni tak? Start in test mode, ambil je test mode, dan kalau korang nampak kat sini dia punya tarikh akhir dia validity adalah sampai 16/3. So nanti korang kena adjust tarikh ni kepada korang boleh extend lah. Yang ni korang boleh extend dalam rules dia. Klik next. Set location ni tak critical sangat, just enable dia kat mana-mana pun. Dia punya database physical location ataupun we call it node location, tak kisah kat US ke kat Asia ke, tak penting sangat pun. Unless korang punya organisasi request untuk okay, kena buat yang kena ambil server yang kat Asia saja. Dan okay, start collection. Start collection ni adalah untuk create database. Okay, start collection ni adalah untuk create satu database baru. Okay, collection ID. Ini saya bagi nama collection ataupun nama table lah. Nama table.
Kalau sebelum ni saya minta korang buat record qariah kan, so saya buat record record subject, contoh, okay, record subject ataupun record program, contohlah, okay. Dia P ni boleh saja besar. Dalam requirement sebelum ni, nama dia kena record qariah, tapi saya tunjuk untuk benda lain lah. Okay, record program. So dalam record program ni saya akan buat satu record dummy record. So saya buat, okay, atas ni ada ID, just automatically generate ID tersebut, dan kemudian tambahkan dia punya code program. Ini mungkin boleh gantikan dengan benda lain lah, nama program ke ataupun macam tu lah. Sekejap ya, saya buat nama program. Ini mungkin lebih kurang macam nama ahli. Okay, nama program mungkin boleh equivalent dengan nama ahli. Okay, nama program. Lepas tu saya tambah field. Ini adalah code program. Contoh dia, ini adalah code program kita MS39. Dan saya buat mungkin deskripsi lah. Deskripsi program. Ini contoh. Kalau korang perlu untuk tambah satu lagi field, tambahlah field kat sini. So saya ada nama program, mungkin nama qariah, code program. Kalau nak huruf besar macam tu, just mention huruf besar kalau perlukanlah, dan deskripsi. Yang penting dia punya field name ni mesti one word lah untuk memudahkan korang punya programming. So kat sini kita ada macam ni lebih kurang data dia 3 je. Saya tunjuk 3 je, kalau banyak nanti ambil masa pula nak explain. So saya save. Okay, so sekarang ni kita dah ada record program. Ni sama macam andaian record ahli ataupun record qariah. So ini dia punya dokumen yang merujuk kepada satu record. Okay, satu dokumen merujuk kepada satu record kalau dalam Google Firestore. Dan kalau nak extend dia punya ni, korang boleh klik kat sini, klik rules je, dan tukar dia punya date tu untuk lebih lanjut lah. Contohnya macam ni kan, mungkin kita perlukan sampai bulan 5. Okay, bulan 5 saya tukar kepada bulan 5 ni Mei, sorry. Ini Mei, lepas tu saya klik publish. Okay, lepas tu saya klik publish. Itu untuk prolong dia punya ni lah validity. Okay, ni nak prolong dia punya validity. Sebenarnya ni cara yang tak berapa bagus lah, tapi just untuk proof of concept. Okay, pastikan ni korang kena extend lah. Sekarang ni saya extend kepada 3 bulan. Okay, kepada 3 bulan lah. 2 bulan, 3 bulan. So itu satu cara. And then apa yang lebih kritikal adalah macam mana kita nak dapatkan access daripada Ionic kepada Firestore kita. Macam mana dapatkan access daripada Ionic untuk access kepada Firestore kita perlu dapatkan dia punya security token. Nak dapatkan security token, dia kena pergi kat project setting ni. Okay, dan dapatkan dia punya ni. So first time korang kena create lah. There are not apps in your project. Jadi korang kena create satu project, dan untuk Ionic dia perlukan yang ini. Sebab ini adalah macam adalah coding dia kepada kita punya token, security token. Nickname, ni buatlah apa-apa. Contohnya macam tadi kita nak buat apa? Khairat kematian kan. Yang ni saya nak buat project TDCS 2073
Matrix saya tadi 9939013. Salah, boleh kau bawa macam tu. Dan Firebase hosting ni tak perlulah, just register apps. Okay, so sekarang ni kita punya ni dah ready. Kita punya back end dah ready. Nanti kita akan copy dia punya security token ini dan masukkan ke dalam kita punya project Ionic. Okay, tapi project Ionic kita tak ada lagi. Macam mana kita nak dapatkan project Ionic kita? Saya skip dulu back end ni, saya tinggalkan dulu back end. Saya akan pergi kepada kita punya code yang saya dah sertakan dalam GitHub. Okay, gunakan saja GitHub yang saya dah sediakan, iaitu Activity Masjid. Okay, Activity Masjid. Dia dalam github.com/Khairulnizam/Activity Masjid. So ini boleh bantu awak untuk buat Ionic application dengan lebih cepat lah. Sebab benda ni sama je pun, sebenarnya kita dah buat benda ni kan. Kita dah buat benda ni. Just download code yang lebih kurang sama tu, download zip dia. Download zip dia. Okay, dia dah download pun banyak kali sebelum ni. Okay, dah download pun banyak kali sebelum ni. Saya akan, yang ni be careful lah ya. Sebab saya dah download. Saya nak locate kat mana dia download. Tekan Ctrl J, locate dia punya folder. Okay, locate dia punya folder kat sini. Saya nak bawa dia ke D lah. Okay. Sebelum tu saya check kejap. Saya check kejap saya punya folder ni ada space tapi tidak. Okay, ada lagi free space banyak. Okay, no problem. Okay, so activity masjid ni, saya right click. Ni saya letak dalam D lah. So, saya akan show dan extract here. Kan sebelum ni korang ada masalah kan? Kesilapan dia adalah bila kita try nak extract here ni. Ni. You kena klik extract here. Saya gunakan WinRAR. So saya boleh gunakan option extract here. Siapa-siapa yang tak ada WinRAR, silalah install WinRAR. So ada satu option untuk extract here. Okay. So bila korang extract here, dia akan tolong bantu buatkan satu folder macam ni. Ni. Tapi taklah dia dalam folder ni ada aktiviti masjid. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak daripada aktiviti masjid ni ada satu folder lagi, subfolder nama dia aktiviti masjid. Tak nak. Okay. Semungkin kelemahan ni sebelum ni korang punya aktiviti masjid ni korang tak extract secara properly. Itu menyebabkan dia punya ni berubah dalam folder aktiviti masjid, ada satu folder lagi aktiviti masjid. So yang ni saya cadangkan, galakkan korang untuk rename lah. Sebab tadi saya buat satu projek nama dia TTCS 2073 dengan nombor matrix kan. Nombor matrix saya 9939. Ini korang kena rename manually lah. 9939013 itu nombor matrix saya. Okay. So daripada sini korang boleh right click dan buka. Ada tak option untuk buka dalam, oh tak ada. Okay, tak. Okay, tak ada tak tu. So saya akan buka menggunakan apa namanya? Saya rasa ada. Saya akan buka menggunakan WinRAR pula, VS Code. Okay. Saya akan buka menggunakan VS Code. Okay, daripada situ kita akan usahakan untuk npm install.
Open folder. So projek Ionic yang kita letak, yang saya letak dalam GitHub, dia adalah coding repository ya. Dia tak upload semua benda, semua plugin, semua library dalam folder tu. So apa yang korang kena buat bila download projek Ionic daripada GitHub, korang kena buka dia dalam command prompt. Sekarang saya cuba buka dalam VS Code. Okey, ni projek dia. Select folder. Kalau korang convenient untuk buka terminal dalam ni, silakan. Kalau boleh lah. Okay. Kalau boleh. Buat terminal kat sini dan run npm install. Okay. Dalam folder projek ni kan. Kalau dalam VS Code, bila kita buka terminal ni command prompt lah juga. Buka terminal, dia akan dia boleh nampak kita punya folder dan korang boleh run npm install. So first time bila download daripada GitHub, projek Ionic kena run npm install untuk lengkapkan dia punya dependency. So dia akan download semua dependency yang diperlukan oleh projek tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita upload ke dalam GitHub, GitHub cuma code repository. Okay, apa yang disimpan dalam GitHub plain code saja, source code saja. Dia tak upload dia punya what we call plugin ke library ke, file-file tu semua tak di-upload. Dia cuma uploadkan code program saja. So kalau katakan korang download projek Laravel ke contohnya, Ionic ke contohnya, korang kena npm install. Kadang-kadang dia minta npm run dev untuk complete download semua dependency ataupun semua library yang diperlukan untuk lengkapkan projek Ionic inilah. Okey. Sekarang ni saya tengah tunggu dia untuk lengkapkan installation. Installation kita punya Ionic project ni lah. Ni adalah Ionic project. So, dia tengah download, selesai, hampir selesai. Sudah selesai lah. Okey lah, selesai. Selepas itu, untuk run dia punya projek ni, korang kena buat apa? Ionic. So, ini adalah satu projek Ionic. Pastikan gunakan Ionic Serve untuk run projek ini. Dan nanti kita boleh lihat dia punya output lah. Run Ionic Serve. Okay, so dia tengah compile. Kita tunggu sekejap. Okay, so kita telah berjaya. Tak berjaya. Oh, okay. Tak berjaya sebab ini saya rasa saya pernah ada isu ni sebab dalam projek Ionic ini dia melibatkan Firestorm. Korang boleh nampak skrin tak? Dia melibatkan Firestorm. Sebab tu saya kena come back kepada projek Firestorm kita ni. Saya copy dia. Copy yang ni, copy dia punya security token ini daripada Firestorm. Okay, nak ambil kat mana tadi? Sekejap ya. Continue to console. Dia tempat dia kat sini. Dalam project setting. Dalam project. Okay, dalam project setting. Korang boleh nampak kat general ni. Since korang create project tadi, dia ada kat bawah ni lah. Scroll ke bawah. Untuk dapatkan benda ni. Ambil daripada sini Firebase config sampai bawah ni. Okay, semicolon ni tak perlulah. Dan copy. Okay, ada error kat sini. Memang ada error pun. Okay. So korang pun nampak, tak, yang ni tak apa-apa nampak lah. Mungkin boleh nampak dalam VS Code. Ni.
Dia kata kat situ ada error pada Firebase config environment, iaitu pada satu, okey. Saya rujuk kat sini dia punya ni yang saya mention sebelum ni, iaitu saya pergi kat SRC. Ini kita dah buka Ionic project yang kita baru download tadi kan. Saya pergi kepada app. Saya pergi pada appmodule.ts. Okay, kat sini saya akan, bukan kat app module, kat mana environment kat mana? Oh sini, sorry. Dia dalam folder environment, environment.ts. Sekejap ni saya minimize sekejap. Okay, so kat sini nama dia environment.ts. Ini saya dah bagi guide apa benda yang kita nak masukkan. So korang pergi kat ujung sini, selepas false comma ni enter dan paste saja Firebase config yang kita ambil, tukar sama dengan ni pada colon, dan korang akan dapat satu configuration setting untuk Firebase yang baru. Okay, yang baru. So bila kita save ni, dah pastikan ni tukar. Okay, ini ada comma, ini ada colon, save, Ctrl S. Nanti korang akan dapat di execution ni sepatutnya berjaya lah. Kalau tak berjaya, korang refresh ataupun korang kena run balik Ionic Serve lah. Nampak? Dia dah berjaya lah. So kalau ikutkan tab 1 ni merujuk kepada kita punya daftar pengguna. Korang boleh daftar pengguna kat sini. Contohnya macam ABC, laluan ABCD 1, 2, 3, 4. Contoh daftar pengguna baru. Sebab berjaya daftar, sebab dia punya connectivity kepada Firestore tu saya sudah bekalkan dia punya ni. Kat sini kita boleh, sekejap. Oh, nombor 2 tab 2 ni tak boleh pergi pula. Okay, so kita ada senarai aktiviti masjid dan semua ni tidak berjaya untuk disenaraikan walaupun kita ada data dalam ni. Kalau kita pergi kat Firestore database, kita ada data tapi dia tak berjaya nak senaraikan. Kita ada collection kat sini, record program kan. Okay, kalau katakan kita nak tambah satu lagi record, add document. Auto ID, kita ada nama program. Ini field dia kena maintain sama Diploma Multimedia contoh. Field code program MS36. Add field, saya merujuk kepada deskripsi program. Dan saya akan save data ni. Dia ada 2 dah record tapi tak boleh lagi senaraikan kat sini. Sebab apa? Sebab ada beberapa configuration yang saya rasa kita kena betulkan. Contoh macam tab 2 ni pun tak berjaya lagi. Tab 1 should be okay tadi. Kalau kita nak tahu tab 1 ni okay ataupun tidak, kita pergi kat authentication. Sebab kita dah daftar pengguna. Nampak tak kita ada pengguna baru sekarang 2. Tadi 1 je, ni dah ada 2. So saya nak adjust kepada kita punya code di sini. Okay, dia merujuk kepada tab 1, tab 2, tab 3. Tab 3 ni dia kena lihat dia punya HTML, sebab dalam HTML ni kita akan buat listing programs. Nak buat listing programs, kita add senarai aktiviti masjid. Oh, kita tak naklah senarai aktiviti masjid, senarai program. Pastinya contohnya lah. Okay. So kita dah save. Kita berjaya ubah interface tapi still tak boleh nak paparkan dia punya data. Kenapa tak boleh nak paparkan data? Sebab dia kena sesuaikan dengan collection tu. Kita pergi kat senarai tab 3.page.ts. Angular Firestore ni semua saya dah set up kan. Dan apa yang critical adalah yang ni. Kita kena rujuk kepada dia punya ni.
dia punya nama field dalam database tadi. Mana tadi? Dalam database kita ni kan ada field dia. Kita pergi kat Firestore database. Kan kita dah set dia punya field. Contohnya macam kita ada deskripsi, kod program dan nama program. Oh ni silap ni. Kalau silap macam ni kita akan ada masalah lah. Kod program, nama program. Okay, just add field. Nama program. Tadi diploma science. Field name dia tu kena seragam tau. Okay, field name ni kena seragam. Seragam tu maksudnya apa? Ejaan deskripsi, kod program, nama program, dia mesti sama. Deskripsi, kod program, nama program. Kalau tak nanti kita nak rujuk dia sebab dia berbeza, dia tak boleh nak capture. Okay, dia tak boleh nak capture. So pastikan nama program tu berbeza, nama field tu sama. So kat sini kita ambil satu, kita ada nama program. Okay, kita ada nama program. Lepas tu kita ada kod program. Ni kena rujuk kepada deskripsi. Okay, deskripsi. Kena rujuk kepada nama field kita. Kalau nama kat sini tak sama, korang akan ada masalah untuk sedut data tu lah. Ni kena tukar juga. Maksudnya kalau ada field tambahan, tambahlah payload, e-payload ni. Kena tambah. E-payload ni sebenarnya dia merujuk kepada data ni, dia punya field name lah. Dia akan capture data daripada field name ni. Okay, ni dia sedut daripada, dia akan read activities daripada collection. Collection apa? Activity masjid ni tak betul lah. Sebab nama collection kita tak sama. Nama collection kita rujuk dalam Firebase kita, nama collection dia adalah record program. Ini adalah nama collection kita, record program. Kita kena tukar kat situ juga, record program. Okay, itu satu. Lepas tu dalam HTML, sebab ini adalah dia punya background process, background flow dia dalam kita punya Ionic mobile interface. So kita kena lihat dalam tab 3.page.html, boleh tak kita adjust kat sini. Ni. Dia terima nama program, kod program dan deskripsi. So kita kena ubah supaya dia sesuai dengan benda tu. Nama program. Ni data dot nama program, code program. Kembali, saya buat code dulu ya. Boleh saja code program. Nama program. So kat sini saya akan adjust, gunakan BR untuk new line. Boleh gunakan BR untuk new line. So ini adalah deskripsi. Ini datang daripada field deskripsi. So saya save, Ctrl S dan kita lihat dalam interface kita, boleh tak dia keluarkan senarai program. Tu. Nampak tak? Dia keluarkan senarai program yang ada dalam database tu. Okay, ini kita dah berjaya. Okay, kita dah berjaya untuk masuk, untuk display senarai program yang ada dalam database collection. Kalau kita nak add, saya dah sediakan juga kat sini kita boleh add, tapi dia punya field tak sama. Jadi korang kena adjust ni supaya dia sesuaikan dengan kita punya data record. Okay, ni dah ada, dia dalam insert page. Dalam insert page. So tab tu masih tak berfungsi, tab 1 boleh tak? Tab 1 saya tak pasti kenapa, so saya boleh rujuk balik dalam coding kita, tab 1. Kita tengok dia punya TS. Tengok dia punya HTML. Saya rasa should be okay sebab kita punya input
hanya perlukan email dengan password saja. Sepatutnya dia tak perlu perubahan sangat. Okay, tapi saya tak pasti kenapa dia tak boleh. Nanti korang adjust lah. Satu cara kalau korang rasa macam benda tu pelik, sekejap ya, saya rasa, sekejap terminal kita. Korang boleh lihat dia punya, apa nama itu, saya tak nampak apa-apa isu dalam kita punya terminal. Okay, kalau nak lebih confident, korang Ctrl C untuk stop ya, Ctrl C. Saya tak boleh nak access dia punya Ctrl C. Tu Ctrl C, yes. Kalau korang tak prefer terminal dalam VS Code ni, korang tutup je command prompt dan keluarkan CMD lah. Dengan andaian korang tahu kat mana dia punya location, cd, tdcs. Okay, itu saya punya folder. So saya cuba run Ionic Serve dari sini. Dari command prompt kat luar lah, boleh juga. Saya prefer yang ni juga. Saya lebih prefer yang ni. Sebab kalau kat sini dia hang, dia tak kacau saya punya VS Code. Tapi kalau korang run dalam terminal dalam VS Code, terminal tu hang dengan VS Code sekali, korang tak boleh nak jalan sangat lah. So bolehlah compile kat luar pun lagi bagus. Tekan Ctrl Shift I untuk dapatkan mobile view. Ini daftar pengguna, tab 2. Tab 3 okey. Tab 3 okey. Oh, rasa macam connection dia tak berapa nice. Tab 3 okey. Tab 1 tadi dah try, should be okey. Sebab kita boleh masukkan satu username baru. Okey, kalau tab 2 nanti korang adjust lah accordingly. Okey. So supposedly macam tu lah. Okey. Supposedly macam tu. Saya rasa ada benda background process yang menyebabkan laptop saya lagging. So mungkin sebab saya pun onkan Zoom. Okey, tak apa. Okey, so lebih kurang macam tu. Korang kena reconfigure balik Ionic project yang korang download daripada GitHub, and then masukkan dia punya apa namanya tadi? Dia punya security token untuk connect kepada database Firestore dalam Google Firebase. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, korang masukkan dalam komen video deskripsi.